Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Alhamdulillah. Marilah kita sama-sama memanjatkan syukur kepada Ilahi Tuhan Yang Maha Agung kerana dengan limpah kurnianya, dengan taufik dan hidayahnya, maka kita diberikan luangan waktu dan kesempatan dan anugerahkan kesihatan terbaik, dipilih Allah untuk kita sama-sama di majlis yang mulia ini, iaitu di Karnival Sakinah, mentauhidkan keluarga menuju Sakinah. Yang mana sebelum ni, pagi tadi lagi, kita dah diizinkan Allah bersama-sama yang berbahagia Ustaz Farid Abu Aulia. Dan seperti tadi, pada pukul 2 petang, kita diizinkan bersama-sama dengan guru yang juga saya selalu ikuti dari Indonesia, iaitu Ustaz Abdullah Gimnastia ataupun lebih dikenali sebagai Agim. Dan bagi mulakan majlis kita pada petang ini, kita sama-sama mohon keberkatan Allah agar segala urusan kita mendapat rahmatnya, dan kita doakanlah buat semua umat Nabi Muhammad SAW. Kita mulakan majlis ini dengan umur kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Iya. Qaril ma'ruf. Alhamdulillah, kita teruskan program kita pada petang ni, pada hari ini dengan seorang lagi tuan guru yang juga saya sering saya ikuti kuliah-kuliah beliau, dan yang paling antara yang saya hormati iaitu Dato' Dr. Abdul Basit Abdul Rahman, ataupun tuan guru selalu gunakan gelaran ni lah, Dr. Abu Anas Madani, yang merupakan seorang agamawan dan juga ahli akademik negara kita ni. Assalamualaikum Doktor. Apa khabar? Ada selalu tanya kat saya, Doktor, apa Dr. Abu Anas ni dengan Dr. Abu Basit ni orang sama ke? Allahu Akbar. Dia selalu saya dapat soalan tu lah dari ni bila saya cerita dengan doktor kan. Sebenarnya Doktor, yang menarik minat saya untuk lebih mengenali doktor ni lah, sebab doktor merupakan salah seorang anak Malaysia yang dapat ijazah sarjana muda, ijazah sarjana, master dan juga Doktor Falsafah PhD daripada Universiti Islam Madinah dalam bidang syariah Islam. Masya Allah. Sebab Universiti Islam Madinah juga merupakan salah satu universiti yang termasyhur di bumi Arab yang melahirkan ramai tokoh-tokoh agama, termasuk Mufti Meng, tak salah saya. Betul kan Doktor kan? Ya. Alhamdulillah. So, Alhamdulillah doktor sekarang pun merupakan untuk pengetahuan yang lain, merupakan seorang musyrif atau penyelia di Pondok Sungai Durian, Kuala Kerai di Kelantan. Doktor, Alhamdulillah. Doktor juga merupakan pensyarah Jabatan Syariah, betul tak, di Kolej Islam Antarabangsa Sultan Islam Petra ataupun KIAS kan? Ya. Alhamdulillah Doktor. Terima kasih banyak kerana kesudian doktor bersama-sama kami pada petang ni dalam program Karnival Sakinah ni. Kita semalukan doktor lah. Kita punya program ni selain daripada kita dapat mendengar perkongsian doktor, insya-Allah jika diizinkan, diharap doktor dapat juga menyantuni beberapa soalan ditanya melalui audiens nanti dalam Facebook kita insya-Allah. Baiklah doktor, sebelum saya menjemput doktor mengupas tajuk kita pada petang ni kan, sebenarnya saya pernah tertanya juga tu, kenapa doktor gunakan gelaran Abu Anas Madani ni? Tapi bila saya dah dengar kuliah-kuliah doktor, dah fahami masuk Anas Madani itu sendiri kan, then saya faham. Sesungguhnya doktor banyak dah bawa kemajuan dari segi pemikiran, kerohanian dan usaha bentuk masyarakat dengan menyemaikan nilai-nilai mulia kekeluargaan. Yang bestnya sebenarnya saya tahu doktor kan, program Sakinah ni sebenarnya bertujuan bukan saja untuk mencari ketenangan, keteraman, dapat redha Allah, malah adalah untuk kita menuju ketenangan, keteraman dalam sistem kekeluargaan itu sendiri. Masya Allah, semoga dengan keadaan doktor akan dapat memberikan lagi kami kefahaman ilmu dalam mencari sakinah ni doktor. Baiklah doktor, kalau kita tengok kan, dalam kehidupan seharian kita ni kan, sama ada secara tersusun atau tidak, atas kertas atau sekadar kita fikir je, kita selalu akan rancang apa nak buat lepas ni. Malam ni nak buat apa? Esok nak buat apa? Minggu depan, tahun depan. Kita rancang hidup kita. Sedar tak sedar, perancangan untuk jalan kita ini, kita buat je. Kita buat seperti apa kita plan tu. Nampak macam tak ada apa-apa, biasa je kan. Tapi kalau kita tak merancang, tak jalan benda tu kan. Banyak benda kalau kita tak nak selesaikan sebab takkan terurus kalau kita tak merancang dengan baik lah kan. So, saya tertanya lah kan, kita ni dalam buat perancangan ni, kita terfikir tak apa perancangan kita nak mati nanti?
Allah. Bila pengakhiran kita nanti. Ini selalu kadang tanya-tanya tau, bila tengah kuliah doktor, bila kena ustaz lain, so pernah terlintas kat fikiran kita. Fikiran saya lah sendiri kan. Kita ni fikir tak macam mana pengakhiran kita? Kita ada buat planning tak? Kita ada plan nak buat macam-macam kan? Tapi mati kita plan tak? So of course lah bila kita tanya, kita nak husnul khatimah kan. Tapi adakah kita buat planning, perancangan untuk macam mana dia dapat husnul khatimah tu? Pengakhiran yang baik. Jadi berdasarkan ni doktor, dan juga pengertian sakinah itu sendiri, iaitu ketenangan, keteraman. Jadi saya mohonlah untuk doktor kongsikan apakah sakinah dalam pengakhiran tu, husnul khatimah, dan juga bagaimana kita nak dapat mencapai sakinah dalam husnul khatimah itu. Dipersilakan doktor, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Yang dihormati saudara Samli selaku pengacara majlis dan semua tim Karnival Sakinah. Semoga muslimin dan muslimat para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada petang yang ceria ini, 27 hari bulan November 2021, kita dapat bersama dalam satu program yang dinamakan Sakinah dalam Pengakhiran, ataupun dalam bahasa Arab Husn al-Khatimah. Allahumma rzuqlana husnaha ya rabbal alamin. Ya Allah, rezekikan kepada kami husnul khatimah. Karena itulah sebagai penutup pintu, penutup segala-galanya. Bila berakhir dengan baik, maka baiklah perjalanan seterusnya. Kalau akhirnya tidak baik, walaupun di awalnya baik, maka rusaklah segala-galanya. Na'udzubillah min ghadabillah. Jadi para jemaah sekalian, para penonton sekalian, dalam surah yang sering kita baca setiap malam, dianjurkan supaya kita baca, iaitulah surah Al-Mulk. Ada dua surah yang dianjurkan, surah Al-Mulk dengan surah As-Sajdah. Terdapat dalam hadis Nabi SAW, baginda tidak tidur pada waktu malam, dia baca dua surah ini. Jadi dua-dua surahnya 30 ayat. Pendek je. Tapi nak hafal mencabar juga bagi kita kan. Dalam surah Al-Mulk, kenapa malam kita baca surah ini? Apakah hikmah? Karena di sana ada ketenangan, di sana ada sentuhan yang Allah nak suruh kita fikir. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah sebut di sini tabarakallazi biyadihil mulk. Allah SWT yang maha suci, segala kuasa di tangannya. Allazi khalaqal mauta wal hayah. Allah yang menjadikan mati kamu dah hidup. Untuk apa? Ini dalam ayat ini Allah SWT, bila kita tadabbur ayat Quran, kita akan nampak kenapa disebut mati kamu dia hidup. Supaya kita beringat bahawa kita bermula dengan mati, makna bermula dengan tidak ada. Asal dulu kita tak ada. Dianggap fi idadil mauta, duduk dalam kelompok orang mati kita ini, kan? Sebagaimana kita tak ada, orang tak panggil. Nah, waktu kita belum lahir dulu, sebagaimana saudara Samli, tak ada lagi orang panggil. Mak dia pun tak boleh nak panggil. Mungkin dia letak gelaran macam-macam dah. Saya dulu sebelum dapat Anas, Abu lain. Tapi bila dapat Anas, baru jadi Abu Anas. Itu di antaranya. Mana kita sebelum ada, sebelum lahirkan, kita tidak ada. Mana kata bahasa Arab, fi idadil mauta, duduk dalam kelompok, kumpulan yang tidak ada. Maknanya macam orang mati. Sekarang ni, alhamdulillah kita wujud atas dunia. Berapa hari? Allahu a'lam. Kita tak boleh nak cakap hari ni. Nak kata keturunan saya 70, 80 tahun. Tapi dalam keturunan kita juga ada yang mati kecil. Ada yang mati waktu muda. Ada yang mati ketika umur 60. Maknanya
Kita tidak ada limit, tidak ada had, tak boleh nak berpandukan kepada genetik ataupun keturunan bahawa keturunan saya umur panjang. Tak syarat. Ada yang mati awal. Maka dalam ayat ini Allah sebut khalaqal maut wal hayah. Sebab kita mula dengan mati, sekarang ni kita hidup. Selepas kita hidup, mana kita akan pergi? Mati balik. Selepas kematian, hidup balik itu hidup sarmadi abadi. Hidup yang selama-lamanya. Kerana itu dalam ilmu tadabbur, dia susun mati hidup. Sebab yang hidup itu tak berakhir. Imma ilal jannati, Allahumma ja'alna min ahliya. Sama ada kita ni Allah Ta'ala masuk dalam syurga, kita doakan semoga kita termasuk di kalangan ahli syurga. Ataupun sebaliknya, wal'iyazbillah. Yang pentingnya, dua-dua tempat itu hidup ataupun duduk dalam keadaan yang baik atau tidak baik, pengakhiran yang mana, kita dua-duanya kekal di sana. Maka di sinilah menjadi tanggungjawab kita. Allah sebut, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nak uji kita, Allah nak tengok kita, siapakah di kalangan kita yang terbaik amalan. Allah tak kata, aku nak tengok siapa yang paling kaya, yang paling hebat, yang paling tinggi dia punya darjat, yang paling tinggi degrinya, ataupun yang apa sajalah. Yang Tuhan kata, liya'ahyukum ahsanu amala. Allah nak tengok siapa di kalangan kita yang terbaik amalan. Maka para ulama telah menggariskan amalan nak jadi baik, mesti ada dua syarat. Syarat yang pertama, kita lakukan ikhlas. Syarat yang kedua, kita ikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak mungkin kita kata, saya buat amal baik ni, saya buat amal yang terbaik, tapi amalan kita tidak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kata itu tak jadi baik. Yang kedua, nak jadi baik juga mesti ikhlaskan amal kita kerana Allah semata-mata. Kita buatlah ikut Nabi 100%. Tapi tidak ikhlas. Na'udzubillah. Kita juga tidak mendapat pulangan ataupun hasil yang baik. Sebab apa? Sebab kita tidak ikhlas, bermakna kita melakukan perkara bukan kerana Allah. Na'udzubillah. Maka di situ, dalam hadis yang diriwayat oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu." Apabila Allah nak beri kebaikan kepada seorang hamba, ista'malahu, maka digerakkan hamba ini untuk bekerja ataupun digunakannya, diberi tugasan kepadanya. Sahabat-sahabat orang yang cerdik, tuan-tuan dan puan-puan, bila dia dengar satu perkataan yang dia tak faham, suatu ucapan yang tak dapat dipahami, mereka akan bertanya, faqila kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimanakah Allah gunakan dia? Bagaimana Allah gerakkan dia? Bagaimana Allah kerjakan, minta hamba ini yang bekerja? Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuwaffiqhu li'amalin salihin qabla al-maut. Allah SWT akan berikan taufik kepada dia untuk melakukan amal soleh sebelum mati. Inilah yang dikatakan husnul khatimah. Orang ni, hadis ni riwayat Imam Tirmizi dengan sanad yang sahih. Maka bila kita sebut tentang pengakhiran yang baik ataupun husnul khatimah, akhir seorang itu dengan baik, taufik daripada Allah Azza wa Jalla. Kita tak boleh nak rancang. Saya nak mati dalam keadaan baik. Bila? Malam Jumaat contohnya. Mati di Madinah. Mati pada bulan Ramadan. Kita kumpul semua tempat-tempat kebaikan. Kita nak malam mati waktu sedang sujud dalam Raudah contohnya. Tak ada siapa yang boleh rancang. Tak ada siapa yang boleh buat. Waktu saya belajar dulu di Madinah, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, man istata'a an yamuta bil madinati falyamut biha. Siapa dia mampu nak mati di Madinah, matilah di sana. Jadi macam mana kita nak mati di Madinah? Kita bukan tahu tarikh mati bila-bila. Maksudnya itu kelebihan bumi Madinah, siapa boleh ditinggal di sana jangan balik. Jangan keluar. Jadi kita tak tahu di mana bumi kita. Salah satu daripada 5 kunci ilmu ghaib, tidak ada siapa dia tahu bi ayyi ardin tamut, di mana kita akan mati. Namun begitu, kita boleh tengok bagaimana kita nak dapat taufik Allah Azza wa Jalla supaya kita mati dalam husnul khatimah.
supaya kita mati dalam keadaan baik. Mati di mana pun tak kisah. Yang penting mati kita dengan husnul khatimah. Tapi kalau boleh mati di tempat yang baik, dalam suasana yang terbaik yang kita boleh pilih, kita kata nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Dahlah mati dengan suasana yang begitu baik, di tempat yang baik, pada bulan yang mulia, di tempat yang mulia, itu kita kata lagi baik dan terbaiklah kita, insya-Allah. Namun tidak syarat mati di mana-mana, mati hari apa pun. Kalau kita tengok orang semua nak mati malam Jumaat atau hari Jumaat. Tiba-tiba Allah pilih Nabi sallallahu alaihi wasallam wafatnya pada hari Isnin. Bukan hari Jumaat. Orang nak pilih mati bila? Nak pilih mati pada bulan Ramadan. Nabi kita wafat bulan Rabiul Awal. Orang nak pilih bila? Maka kita mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi contoh orang yang disayangi oleh Allah Azza wa Jalla. Tuhan tak bagi seperti yang kita rancang, Allah Taala pilih pada tarikh yang dia nak. Namun begitu, sebagai seorang yang percaya kepada kuasa Allah Azza wa Jalla, kita yakin dengan kehendak Allah Azza wa Jalla, maka kita mesti memohon taufik kepada Allah. Minta mohon taufik daripada Allah Azza wa Jalla supaya Allah Taala beri kepada kita kehidupan yang tenang di waktu hidup, aman waktu mati. Di antara doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Muaz. Uslub Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia nak ajar sesuatu perkara kepada sahabat, dia panggil nama yang begitu baik. Kemudian ada kalanya Nabi pegang tangan sahabat, kemudian diceritakan apa yang akan berlaku. Di antara Muaz, Nabi sebut apa? Ya Muaz, inni uhibbuk. Allahu akbar. Tuan-tuan boleh bayangkan. Nabi panggil sahabat, ya Muaz, inni uhibbuk. Hai Muaz, aku sayang padamu. Kita ni bila kita duduk dengan orang besar, orang yang kita hormat, orang yang kita sanjung, yang kita sayang, tiba-tiba dia kata dia sayangkan kita, apa perasaan kita? Saya boleh bayangkan bagaimana muka Muaz pada saat itu sangat ceria, sangat tenang Muaz. Sebab Nabi telah declare, Nabi telah buat perisytiharan, inni uhibbuk. Muaz, aku sayang padamu. Habis apa Nabi nak bagi apa ke Muaz? Nabi nak bagi apa kepada Muaz apabila dia sayang? Tuan-tuan dan puan-puan, ingat Nabi bagi projek. Muaz, kau ambil tanah zakat sana, ambil tanah sini. Nabi SAW berpesan, kamu jangan tinggal. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, a'inni ala zikrika. Bantulah aku untuk ingat padamu. Wa syukrika, sentiasa bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan sentiasa beribadat kepadamu dengan sebaik-baiknya. Tuan-tuan bayangkan, agak-agaknya Muaz akan tinggal ke doa ini. Sah, dia tak akan tinggal. Demikianlah kita. Kita kata itu Nabi sebut pada Muaz. Muaz seorang sahabat Nabi. Kita juga seorang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa doa ini tidak jadikan doa kita? Setiap kali lepas salat, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sudah pasti kita baca doa ini setelah kita beristighfar, kan? Hadis Thauban radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah bersalat bagi salam, Nabi kita mulai dengan istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Jadi kemudian di antara doa yang diajar dibaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita kata itu di antara doa. Kemudian itu kita minta taufik kepada Allah Azza wa Jalla supaya sentiasa bantu kita. A'inni, ya Allah tolong saya. Ya Allah bantu saya. Ya Allah berilah taufik kepada hamba-Mu ini supaya sentiasa berzikir mengingati nama-Mu ya Allah. Dan sentiasa syukur. Bagaimana, apakah tanda syukur? Bagaimana kita nak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla? Berbagai-bagai persepsi dalam kepala kita. Nah, oi, saya ni ustaz, jangan main-main. Setiap kali saya dapat projek, dapat itu, dapat ini, saya akan buat kenduri kesyukuran. Itu kenduri. Yang kita syukur macam mana? Tengok, yang kita syukur sebagaimana gaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ini bila bercakap, orang suka tanya, apa gaya Nabi? Kalau tanya dalil tak boleh, mungkin ada orang sensitif. Tapi kalau kata apa gaya Nabi dalam bersyukur, kita kata simple je. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam solat sampai bengkak kaki. Allahu akbar. Tuan-tuan dan puan-puan bayangkan. Rasul Rabbil Alamin. Maksum, rasul yang terpelihara, yang tidak ada dosa, yang telah dijamin sebagai ahli syurga oleh Allah Azza wa Jalla, tapi berdiri sampai bengkak kaki. Kenapa?
sahabat bertanya. Ada riwayat kata Sayyidah Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, kenapa sampai begini Rasulullah? Kan Rasulullah telah diberi keampunan oleh Allah yang terdahulu, yang kemudian tidak ada dosa lagi, maksum." Apa Nabi jawab? "Afala akun abdan syakura." Nabi kata, tak patutkah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Itu yang kedua. Zikir, syukur. Maknanya syukur itu artinya kita banyak beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara ibadat yang besar dalam hidup kita ni, iaitulah sujud pada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu seorang lagi sahabat yang sentiasa berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia khidmat kepada Rasulullah, Rasulullah tanya, "Kau nak apa?" "Sal." Minta. Allah, sahabat-sahabat ni fikir, kalau aku minta yang dunia ni akan pergi. Sebagaimana selalu saya ulang, kita dengan dunia, tuan-tuan boleh catatlah, boleh tanda. Saya dengan dunia, salah satu daripada dua. Sama ada saya tinggal dunia atau dunia tinggal kita. Salah satu ya. Betul tak? Kalau kita mati dulu, semua harta yang kita kumpul daripada muda sampai saat ini, semuanya menjadi milik orang, bukan milik kita. Ataupun dunia pergi dulu. Mana barang awak tu? Hilang, rusak, dicuri orang, masuk banjir. Na'udzubillah lah, bala-bala yang disebut tidak. Tapi maknanya, kita dengan dunia, sama ada dunia meninggalkan kita atau kita tinggal dunia. Sebab itulah ulama-ulama, ahli-ahli zuhud, mereka mengatakan orang zuhud itu, iaitulah orang meninggalkan dunia sebelum dunia tinggal dia. Tuan-tuan kena ingat, dia ada kan di situ. Kalau kata orang yang meninggal dunia, itu orang mati. Orang yang meninggalkan, dia punya side. Orang yang meninggalkan dunia, maka itu maknanya orang yang tak mau lagi kepada dunia. Dunia dalam poket, bukan dalam hati. Berbeza tempat. Jadi kata di sahabat ini, dia kata apa? "Ya Rasulullah, inni as'aluka murafaqataka fil jannah." Ya Rasulullah, saya minta nak menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syurga. Nabi kata, "Aw ghaira zalik?" Ada lain permintaan lain ada? Dia kata, "Tak ada lain Rasulullah. Saya nak itu je." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'inni ala nafsika bi kasratis sujud." Nabi kata, "Bantulah aku untuk meluluskan permohonan kamu dengan banyak sujud pada Allah Azza wa Jalla." Masya-Allah. Itu syukur. Yang ketiga, wa husni ibadatik. Naklah tolong saya ya Allah supaya saya dapat beribadat sebanyak-banyaknya kepadamu ya Allah. Sebaik-baik ibadat apa dia? Menunaikan yang fardu. Kemudian darjat yang kedua ibadat, menunaikan yang sunat. Kemudian juga beribadat, kita beribadat dengan membantu sama-sama makhluk. Tolong orang susah, tolong orang yang kesusahan, yang apa saja yang kita boleh bantu, kita bantu. Alhamdulillah, 3 permohonan. Karena itu, bila sahabat tanya, apa kaifa yasta'milhu ya Rasulullah? Bagaimana Allah gunakan hamba ini untuk mendapat ketenangan, mendapat sakinah itu? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuwaffiqhu li'amalin salihin qabla al-maut. Allah akan beri taufik kepada orang ini dapat beramal dengan amal yang soleh sebelum mati. Beramal dengan amal yang soleh sebelum mati. Sebab itulah kata para ulama mengatakan al-a'malu bil khawatim. Amalan itu dikira yang terakhir. Amalan dikira yang terakhir, bukan dikira yang awal. Dalam hadis kejadian manusia, tuan-tuan boleh tengok dalam hadis 40. Hadis 40, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bawa kepada kita dalam hadis 40. Dia kata apa? Salah satu daripada hadisnya, hadis kejadian manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, Nabi SAW sebut, ada orang yang beramal dengan amal ahli syurga. Beramal dengan amal ahli syurga, di antara bainahu wa bainal jannati, jarak di antara dia dengan syurga, sehasta lagi dah. Dekat dah nak masuk syurga. Fasabaqahul qadar, ketika itu takdir telah menetapkan bahawa dia mati dalam keadaan baik. Tak baik, na'udzubillah. Baik, tapi akhirnya dia mati dalam keadaan tak baik. Ini berlaku dalam satu kes. Seorang sahabat yang masuk peperangan, dalam satu peperangan, dia cukup handal, cukup hebat. Dia boleh bunuh orang kafir berapa ramai. Jadi orang tengok dia, orang kata ini pasti ahli syurga. Nabi kata, mana kau tahu?
Nabi kata, mana kau tahu? Ia benda gaib kita tak tahu. Maka bila sahabat ni ditegur oleh Nabi SAW, Nabi kata mesti ada something, ada satu benda yang mesti bila Nabi sebut semikian. Jadi selepas berlaku peperangan, orang pergi cari sahabat ini, tengok-tengok dia sedang dalam keadaan nazak, sakit sangat-sangat sebab dia diluka sana sini. Maka pada ketika itu dia ambil dia punya pedang, dia tusuk dia sendiri, bermakna dia mati dengan bunuh diri, bukan mati syahid. Sahabat yang tengok, Allahu Akbar. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar Rasulullah ini rasul. Nabi kata dia bukan ahli syurga. Walaupun dia mati bukan kafir, tapi dia tak akan masuk syurga awalian, tak masuk syurga peringkat awal. Dia kena pergi dulu ke tempat yang sepatutnya, kemudian dibersihkan. Jadi ada orang yang Masya Allah, sepanjang hidup dia, bukan sakat maksiat, kufur, kafir. Sebagaimana seorang yang bernama Al-Usairim dalam peperangan Uhud. Dia masuk Islam pada waktu pagi. Pagi dia masuk Islam, dia pergi ke Uhud, cari kawan-kawan dia, tengok semua orang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun masuk Islam. Dan dia masuk peperangan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu dia gugur syahid sebelum masuk waktu zuhur. Tuan-tuan bayangkan, ada seorang sahabat yang mati masuk syurga tak pernah solat. Tapi ayat ni kena habiskanlah. Nanti orang kata, ada juga dia orang masuk syurga tak pernah solat dia. Kalau gitu kita tak payah solat lah, tunggu takdir Allah SWT datang je. Jangan. Itu dia panggil kumpulan ajaran sesat. Jangan main macam tu, jangan silap. Sebab tu kalau kita cut video ni banyak menimbulkan fitnah kalau tak habis dia punya point kan. Jadi Usairim ni dia ahli syurga, walam yasjud lillahi sajadah, tak pernah sujud walaupun sekali. Allah, kita kata masya-Allah tabarakallah. Jangan kita main-main, jangan kita bermudah-mudah dalam masalah ini. Maka ketika itulah Nabi sebut yuwaffiqhu li'amalin salihin qabla al-maut. Allah Taala bagi taufik kepada dia dengan amal yang soleh sebelum dia mati. Allah marzuqna, ya Allah rezekikan kepada kami semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebagaimana yang disebut oleh saudara pengurusi tadi, apakah sebab-sebab untuk mencapai husnul khatimah? Kita kata insya-Allah. Semua likulli syai'in sababa. Setiap perkara itu ada sebab. Setiap perkara itu ada sebab. Maka kita mencari sebab apa yang kita dapat. Beberapa senarai pendek yang ada di tangan saya. Senarai itu kalau nak kira panjang, tapi kita ambil insya-Allah setakat mana kita mampu dan masa kita pun ada. Kemudian pengurusi kata tadi kita ada soal jawab kan di akhirnya. Yang pertama, para peserta boleh tanda, yang pertama iaitu husnuzan billah. Kita kena sentiasa bersangka baik terhadap Allah Azza wa Jalla. Apa saja yang Tuhan beri kepada kita, kita husnuzan. Tuhan bagi kita senang, kita kata Allah bagi kepada aku kesenangan untuk aku bantu orang lain. Allah permudahkan urusan kita, kita kata Masya Allah, Allah buka ruang untuk kita untuk memperbanyakkan kebajikan. Berapa ramai orang yang masa yang Allah peruntukkan kepada kita sama. 24 jam. Tempoh 24 jam. Tapi ada orang yang boleh bekerja, dia boleh cari rezeki daripada pagi sampai gelap, ribu-ribu, mungkin juta-juta dia punya rezeki. Ada orang dalam masa yang sama 24 jam, dia boleh baca Quran beberapa juzuk. Dia boleh zikir dengan zikir yang maksur, yang mudah aja. Saya kalau saya kempen yang mudah aja zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Saya sudah pergi seluruh pelosok dunia yang saya sampailah. Saya tanya di sana ceramah sini, tuan-tuan saya nak ijazah zikir ni. Siapa tak ingat saya tak akan berhenti ajar sampai ke cerah. Terkejut dia orang tu. Jangan Ustaz, kita nak tidur. Kata tak apalah, saya cek dulu tengok. Bila kita baca zikir ni, dah ingat lama dah ni. Habis, yang tak ingatnya apa tuan? Yang tak ingatnya nak berzikir. Itu je. Kita kata Masya Allah. Orang Allah Ta'ala beri taufik kepada dia, maknanya kita kena bersangka baik dengan Allah. Bermakna apabila kita dapat melakukan kebaikan, kita syukur. Satu hari berlalu 24 jam. Kita semak balik, checklist kita punya perjalanan hidup, tak banyak kebajikan. Maka di situ kena muhasabah balik. Itu yang pertama, kita kena husnuzan billah, bahawa lebih-lebih lagi apabila kita melakukan kebaikan, kita harap Allah kabulkan.
Bila kita bertaubat, kita harap Tuhan terima taubat kita. Jangan duk kata, Tuhan terima ke tidak taubat. Taubat apa kamu ni? Lah, siapa yang boleh menghalang di antara kita dengan taubat? Tuan-tuan dan puan-puan selalu kan dengar cerita, ada orang yang zaman dulu, dalam hadis yang sahih Nabi cerita apa? Ada orang yang bunuh orang, 99 orang. 99 orang. Kalau bunuh seorang pun dosa besar masuk neraka. Ni 99. Oh, dia pun bila takdir Allah dia nak bertaubat, dia pergi jumpa seorang tuan syekh, tuan guru. Syekh, saya boleh taubat. Apa dosa kau? 99 potong kepala orang. Wei, syekh kata, mana ada taubat? Oh, tak ada taubat syekh? Tak ada. Rupanya syekh tu mangsa dia yang ke-100. Na'udzubillah. Tapi rahmat Allah masih lagi ingin menembusi hati dia. Dia pergi cari, dia betul-betul alim, tuan guru betul-betul ni. Syekh, saya boleh taubat. Dia kata, apa yang kau buat? Semalam 99. Ada ustaz kata tak boleh taubat, saya cukup 100. Syekh ni ingat aku 101 kalau silap jawab. Syekh kata, man yahul bainaka wa bainat taubah. Siapa yang mampu untuk menyekat kamu, nak menghalang kamu daripada bertaubat? Pergi. Allah Ta'ala kabulkan. Maka alhamdulillah, terima taubat. Jadi kita menetapkan kita ni husnuzan billah, sentiasa bersangka baik dengan Allah Azza wa Jalla. Sifat yang kedua yang kena ada pada diri kita, iaitu sifat as-sidq, iaitu sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang yang beriman, satu sifat. Ittaqullah, sifat yang kedua. Yang ketiga, wa kunu ma'as sadiqin, hendaklah kita sentiasa benar. Benar kita dengan Allah. Benar kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan benar kita dengan makhluk. Jangan kata, "Oh, saya dengan Allah saya baik. Solat tak tinggal, puasa, kan? Dengan Nabi saya baik, sentiasa berselawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan makhluk tak baik. Kelentong orang, skema sana sini." Kita kata orang ini juga tidak ada harapan untuk mendapat husnul khatimah kalau dia tidak bertaubat di awalnya lagi. Nauzubillah. Yang ketiga, dia panggil al-istiqamah. Istiqamah inilah sifat yang besar. Sebagaimana seorang sahabat Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ajarkan kepada saya satu ucapan yang pendek, yang ringkas. Saya tak nak beramal dengan dia, tak nak tanya lagi orang lain." Tengok sahabat ni cerdik tuan-tuan. Ajarkan kepada saya suatu amalan yang saya tak nak tanya lagi orang lain. Apa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi sepatah je Nabi kata apa? Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan, saya beriman kepada Allah, kemudian hendaklah kamu beristiqamah. Apa makna istiqamah? Teguh pendirian. Beramal dengan apa yang kamu belajar, jangan lari daripada landasan. Maka ketika itulah sahabat ini akan mendapat kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Orang yang istiqamah dengan apa? Jaga yang wajib. Tak mungkin kita yang lebih pada sunat tapi yang wajib tak jaga. Macam mana? Rumah saya ni ada atap tapi tak ada tiang. Logik tak logik? Kalau cakap dengan orang yang tak betul, dia cakap, "Hei, awak ni tak makan ubat aku hari ni." Tak, mana boleh ada tiang tak ada atap, ada atap tak ada tiang. Kalau ada tiang tak ada atap banyak. Tapi yang kata ada atap tak ada tiang itu pelik. Maka kita kena ingat. Jadi istiqamah. Istiqamah kita melaksanakan apa yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang wajibnya, yang sunatnya. Orang yang istiqamah, kita akan dapat suatu tanda husnul khatimah yang cukup besar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Orang-orang yang beriman, kemudian mereka teguh pendirian, tidak goyah dengan iman dia. Bila nak mati, malaikat akan turun. Penuh malaikat sekeliling kita. Sebab tu setengah-setengah orang soleh, Allah Ta'ala buka kepada dia. Dia nampak, dia kata, siaplah bilik ni. Besok ada tetamu datang. Siap bilik, besok ada tamu datang. Anak dia tunggu, tak ada orang mari pun. Rupanya orang lain tak nampak. Orang nak mati je nampak. Sebab tu benda yang pelik ni, orang nak mati dia nampak tapi tak boleh cerita dengan orang dah. Kalau boleh cerita, sedaplah dia jadi pakar motivasi.
Sebab dia tengok dah malaikat datang. Kan, saya tengok sendiri. Kan sedap tu dia punya ayat. Siapa tengok? Dia tengok, dia tak boleh cerita dengan orang. Di saat itu, saatul ihtidar, saat dihadiri oleh malaikat. Ketika itulah malaikat datang, dia mari berbisik dengan orang ni, "Nuh, tengok. Kamu jangan takut. Kamu jangan duk cerita. Terimalah khabar gembira dengan syurga yang dijanjikan. Di mana tempat duduk kamu?" Dibukanya hijab, dia nampak di mana tempat dia akan pergi. Ketika itulah orang yang soleh ini akan bersegera nak mati. Kalau dia boleh bagi tahu pada doktor, "Doktor, cabut, buka wayar-wayar saya ni. Saya tak nak lagi. Angkat saya punya oksigen. Tak nak lagi." Sebab apa? Sebab dia nak jumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis, Nabi SAW bagi tahu, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ah." Siapa dia nak jumpa dengan Allah, Allah nak jumpa dengan dia. Sebab orang ni dah nampak tempat duduk, dia nak pergi. Tapi kalau orangnya na'udzubillah yang sebaliknya, kita kata itu yang orang takut. Jadi bagaimana kita nak istiqamah? Tidak senang. Pengalaman saya menguruskan jemaah haji. Waktu di Mekah, oi, Masya Allah. Kita semua dah, yalah, naik taraf wali-wali dah kita ni, insya-Allah kan. Bila nak balik, kita akan buat majlis kesinambungan istiqamah. Istiqamah selepas haji. Di saat itulah para jemaah ada yang menangis. Dia kata, "Ustaz, waktu di Mekah kami punya kekuatan. Tapi bila balik, kita tak tahu lagi siapa kawan kita. Apa suasana kita. Bagaimana keadaan kita. Kita akan diuji di sana." Lebih-lebih lagi yang muslimah. Yang wanita ni. Dulu tak bertudung. Kan? Kalau bertudung pun berjambur sana, jambur sini. Kan? Macam-macam dia punya warna-warni. Dekat muka tu. Semua warna yang ada ditempel belakang kat situ. Bagaimana bila lepas haji? Mampu tak mampu kamu muslimah? Ketika itulah kita perlukan tenaga istiqamah yang besar. Semoga kita dapat teruskan kehidupan kita sampai ke akhir hayat. Barulah kita dapat husnul khatimah, insya-Allah. Yang keempat, kita mesti laksanakan sifat takwa sebagaimana yang Tuhan sebut dalam hadis tadi, apa ni? Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Bermula dengan takwa. Jadi takwa itu apa dia? Kita jaga patuh SOP syariat. Mudah ya kalau kita nak sebut. Kan? Khatib selalu dalam khutbah dia kata makna takwa tu tuan-tuan dan puan-puan iaitu lakukan yang disuruh, tinggal yang dilarang. Senang ya bagi dia punya definisi. Tapi nak buat, masya-Allah, bukan seperti yang diucap, tapi bagaimana kita nak laksanakan. Bertakwalah kita. Kemudian yang kelima, kita pergi kepada at-taubah. Sentiasa bertaubat. Bila kita rasa kita ada salah, kita taubat. Nabi SAW sentiasa bertaubat. Atub ilaika ya Allah, aku bertaubat. Astaghfiruka wa atub ilaik. Sentiasa beristighfar dan bertaubat. Ada sahabat kata sampai berapa kali? 70 kali. Ada sahabat kata aku dengar dalam satu majlis Nabi kita beristighfar sampai 100 kali. Jadi kita sekarang ni macam mana? Timbul lagi soalan, tuan-tuan dan puan-puan akan bertanya, saya ni nak taubat, nak istighfar banyak ke? Nak zikir banyak? Di situ kata di para ulama salafus soleh, orang anak murid tanya, "Syekh, kita istighfar banyak ke? Kita zikir banyak? Tasbih banyak?" Tok Syekh kata, kita ni ibarat seperti kain. Kain kita ni kalau kotornya banyak, kita kena rendam dalam klorok, masuk sabun-sabun. Tapi kalau kain sudah bersih, orang tak pakai klorok lagi. Kita pakai perfume, pakai soflan, pakai dia punya pewangi. Jadi kita ni saya rasa kita pakai dua-dua. Klorok kita masuk, pewangi kita masuk. Maknanya kita sentiasa beristighfar, sentiasa bertaubat, dan juga kita wangikan juga diri kita dengan tasbih, tahlil, takbir, tahmid, dan segala kebaikan yang ada, sentiasa. Kita kembar dua-dua. Bertaubat dan juga bertasbih. Alhamdulillah. Yang keenam, al-mudawamah ala ta'ah, sentiasa kita apa? Melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Satu kita buat benda taat. Apa yang ketaatan? Buat. Tuan-tuan dan puan-puan, mulai saat ini kita buat agenda dalam hidup kita senang, simple saja. Ana selalu kempen para pelajar, dua perkara yang saya kempen. Saya kempen satu, kita punya projek, nama dia Projek Mega Mampu Milik. Mula-mula jemaah dengar,
Projek apa ustaz buat? Kan scammer ni, scam cepat kaya ni, mari pada projek-projek mega ni. Rupanya bila saya kempen hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa dia jaga solat sunat 12 rakaat satu hari satu malam. Siapa dia jaga solat sunat 12 rakaat satu hari satu malam. 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 selepas zuhur, 2 selepas maghrib, 2 selepas isyak, 12 rakaat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan bina sebuah mahligai dalam syurga. Tidak projek mega dapat mahligai. Kita dapat rumah teres pun, kan? Rumah apartmen, rumah pelik pun syukur pada Allah Azza wa Jalla. Ini mahligai baitun fil jannah. Tuan-tuan jangan duk bayang atas dunia ni tak ada yang sama. Semua yang sama itu bukan syurga, itu dunia nama dia. 12 rakaat dapat. Kenapa kita tak boleh nak istiqamah? Jadi alhamdulillah bila kita kempen istiqamah, saya dapat respon daripada para pendengar, dia kata insya-Allah bermula di saat itu saya belum tinggal lagi kecuali uzur. Kita kata alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan ini kita layak mendapat husnul khatimah. Kita istiqamah lagi dengan zikir. Zikir 4 kali 5. Kita istiqamah dengan baca Quran. Kita istiqamah dengan sedekah. Sedekah bukan syarat dengan fulus. Fulus salah satu daripada cabang sedekah. Tapi kita ni kalau sebut sedekah, dalam kepala kita duit. Sekarang ni ekonomi teruk lah, musim PKP kan, musim Covid, musim macam-macam musim. Sekarang ni musim naik harga pula. Jadi kita tuan-tuan, Nabi sebut dalam hadis, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyum pada orang pun sedekah dah. Maknanya skup sedekah itu sangat luas. Jadi yang seterusnya, iaitulah zikrul maut. Hendaklah kita sentiasa mengingat mati. Ingat mati. Kata di para ulama. Dalam hadis Nabi kata, aksiru zikra hazimil lazat. Perbanyakkan sentiasa menyebut perkara yang meruntuhkan kelazatan. Yang menghilangkan keseronokan. Apa dia? Ingat kemati. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ni ada 2 perkara. Di antara takut mati dengan ingat mati. Apa beza? Selalu saya tanya soalan ni, kadang-kadang orang kata, sama ya Ustaz. Ingat mati dengan takut mati pun, kalau takut mati, ingat mati. Tak syarat. Ada orang ramai sangat yang takut mati. Betul ke ni? Betul. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada orang mari jual apa ubat, ubat ni boleh membawa kesihatan, memanjangkan umur, kita akan sanggup menghabiskan duit berapa banyak untuk dapat. Tapi itu dia panggil takut mati. Tapi orang ingat ke mati berapa ramai? Saya ingat sentiasa. Betul kau ingat. Waktu kita mengumpat, na'uzubillah. Sekarang ni orang kata membawang. Saya kata saya tak nak membawang-bawang. Apa main bawang? Bawang boleh makan, ya sedap. Bukan membawang, mengumpat. Tuan-tuan kena ingat, nama-nama yang diguna oleh syarak jangan ditukar. Kalau tukar, dia di makna lain. Mengumpat jadi membawang. Prepare. Cuba hantar WhatsApp ke kawan. Bang, malam ni free tak? Free. Jam 10, kita jumpa di bawah, di restoran mana-mana, ada majlis mengumpat. Pergi tak pergi awak? Wih, celaka punya orang. Ajak aku mengumpat. Tapi kalau kata majlis bincang-bincang isu semasa, okey je. Tapi isu semasa itulah nak mengumpat orang, contohnya. Bila kita nak ambil riba, kita tukar nama. Ini bukan riba, bang. Apa dia? Ini bunga. Oh, cantik. Nak bagi rasuah, ditukar dengan nama apa? Ini bukan rasuah, ini duit kopi. Tip, minyak pelincir, macam-macam dia punya syaitan punya nama, menamakan benda-benda yang haram. Jadi kita sekarang ini kita jangan tukar. Mengumpat menjadi mengumpat. Waktu nak mengumpat, kita ingat mati tak ingat? Kalau kita ingat mati takut, tuan-tuan. Di antara sebab orang dikenakan, orang ni kena apa? Kena azab kubur, salah satu daripadanya yamshi wa kana yamshi bin namimah, dia berjalan untuk mengumpat orang. Nauzubillah. Jadi bagaimana kita sentiasa ingat kepada mati, bukan setakat takut mati tapi ingat kepada mati. Kata Nabi, fa innahu lam yazkuru ahadun fi dhiqin minal 'aish illa wassa'ahu. Kalau kita ingat ke mati, kalau kita dalam susah, kita rasa lapang dada kita. Sebab susah senang akan mati. Wala zakaru fi sa'atin illa dayyaqaha. Kalau kita tengah happy, ingat mati. Astagfirullahalazim. Tak boleh pergi kita. Ingat ke mati. Apa nak buat lepas ni? Seorang duduk. Sebab itulah di antara mekanisme nak melembutkan hati kita, iaitulah ziarah kubur.
Jangan pergi pesta, jangan buat pesta kubur. Orang sekarang ni pesta kubur. Oh, hari ni awal bulan kita bawa semua, bawa tikar, bawa makanan, bawa ni, bawa bunga, kita pergi kubur. Itu pesta kubur. Orang yang nak ingat kubur, nak ingat mati, dia pergi kubur seorang-seorang dia pada waktu malam. Pergi malam. Lain macam je jawapan. Sebab apa? Bila kita pergi, kita akan berfikir. Jadi para jemaah sekalian, saya simpulkan tentang husnul khatimah ini, sebagaimana yang disebut oleh para ulama, siapa yang biasa di atas satu benda, dia akan mati di atas itu. Satu kisah. Kisah ini betul dicerita oleh orang Arab. Seorang pakcik yang tua dia. Tapi orang soleh, orang kampung. Tak ada ilmu banyak. Selepas solat asar satu hari, dia pergi berlutut dengan seorang imam masjid. Dia kata, Syekh, alim ni, ajar kepada aku satu ucapan yang aku nak ucap sendiri dan aku nak ajar kepada orang. Syekh pun fikir, apa benda dia untuk ayah ni? Minta spontan. Nak ucapan yang pendek, aku boleh ingat sekarang, aku boleh ajar orang, aku boleh amalkan. Syekh tu sambil duduk fikir, rupa-rupanya dia teringat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayat oleh Imam Bukhari di akhir sahih dia. Kalimatan, dua kalimah yang ringan atas lidah. Habibatan ila Rahman, yang disayangi oleh Allah. Saqilatani fil mizan, berat di atas timbangan. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Kata tuan-tuan, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Bila Syekh ajar yang ni, dia pun ulang balik. Kalimatan, khafifatan ala lisan, saqilatani fil mizan, habibatan ila Rahman, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Dia pun terima kasih. Katanya pak cik ni, dia ulang kalimah tu ya. Subhanallah bihamdi, subhanallah. Bila ada majlis apa-apa, kenduri ke apa, habis makan, dia bangun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ikhwani, tuan-tuan semua, kalimatan. Dia duk ajar tu. Sehinggalah saat dia nak mati. Bila dia nak mati, masuk dalam hospital, akhirnya dia ni sudah dalam keadaan yang kritikal. Kritikal tak sedar. Doktor panggil anak dia mari. Bila anak dia datang, tiba-tiba celik mata. Celik mata. Dia kata panggil doktor. Panggil doktor masuk. Dia tengok ya doktor. Dia kata, ya doktor. Kalimatan. Dua kalimah yang ringan atas lidah. Disukai oleh Ar-Rahman. Dan berat atas timbangan. Subhanallah bihamdi. Subhanallahil azim. Setelah dia ucap kalimah ini, faqat ruhuhu, dia sudah meninggal. Kita kata tuan-tuan, basahkan lidah kita sentiasa. Sebutlah nama Allah sentiasa. Mudah-mudahan kita mati dengan husnul khatimah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah." Seorang tokoh ulama hadis, Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullahu taala. Di saat dia nazak, anak murid dia datang. Jumpa. Dia kata, mengikut dalam sunnah Nabi, orang nazak kita kena ajar. La ilaha illallah. Kata dia murid dia, tok guru besar kita nak ajar. Ni syekh kita ni alim kabir. Habis macam mana kita nak buat? Tak ajar, tak ikut sunnah. Nak ajar, takut tak beradab. Anak murid dia masuk, bawa hadis tadi. Haddasana fulan bin fulan bin fulan. Hadis yang berakhir dengan man kana akhiru kalami. Sampai di separuh jalan, yang seorang ni sebab tak sanggup nak kata. Sambung yang kedua. Kemudian Syekh celik mata. Dia yang sambung sanad hadis itu. Haddasana fulan an fulan an fulan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Katanya, sebelum berakhir Allah, dia tak sempat dakhalal jannah, maka insya-Allah kalimah yang terakhir diucap, dia jawab dalam syurga nanti, dakhalal jannah. Tuan-tuan dan puan-puan, husnul khatimah, harganya tinggi. Nilainya sangat besar. Berakhir seorang manusia dengan husnul khatimah, dia akan melalui jalan yang bahagia di akhir. Bagaimana cara nak dapat? Tadi kita sebut 7-8 perkara. Sebahagian daripadanya, mudah-mudahan ada garis panduan. Dan kita berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah rezekikan kita untuk meraihnya. Sekian, saya serahkan kepada Saudara Samli untuk kalau ada sesi yang serunya.
Alhamdulillah, Allahu Akbar. Doktor, macam tak cukup. Apa Oh, sejam ni dah almost apa kat sejam ni kan. Masya-Allah. Banyaknya dapat ilmu-ilmu baru, nota-nota yang saya yang sempat saya catat lah kan. Yang antaranya yang saya sukalah bila doktor sebutkan tentang apa cahaya di atas cahaya tu. Allahu Akbar. Itu memang kalau masya-Allah. Itu kita ni lah kan macam apa yang amalan Nabi kita kalau amalan kita tak ikhlas, tak bukan kerana Allah, kita tak, dia nothing lah, dia macam tu je amalan kita kan. Yang zikir yang doktor sharekan tadi pun, apa doa yang doktor sharekan, yang selepas solat tu, yang doa apa Muaz. Nabi ajar pada Muaz tu, Allah Akbar. Itu memang saya pun amalkan sejak dengar daripada salah seorang pada guru kita, kan, which is Allah, memang kita kena sentiasa berzikir pada Allah, bersyukur pada Allah. Yang tu memang sesuatu yang kita kena memang apa perlu kita nilai. Yang satu yang tertarik saya ni kan, pasal doktor cakap tadi lah, kita tinggal dunia ke dunia tinggal kita, yang mana tu? Masya Allah. Yang tu sesuatu yang of course lah yang doktor share 8 tadi tu, yang pasal istiqamah tu antara yang tak semua orang mudah buat lah. Bila tadi doktor dah highlightkan pasal terutamanya menguruskan jemaah haji. Alhamdulillah saya pun masa 2006 dulu diberi peluang lah dapat menjadi sahabat tabung haji dekat sana, masa bekerja sana. So menguruskan jemaah ni, Allahu Akbar. Bukan saja orang kata apa, kita nampak macam-macam karenah dengan diri kita sendiri. Macam mana kita uruskan diri kita untuk istiqamah dalam macam doktor cakap tadi lah, semasa dan selepas tu. Okey. Boleh kita santuni beberapa soalan doktor? Ada masa lagi insya-Allah. Okey. Tadi ini mungkin ada kena-mengena lah tadi berkenaan dengan tadi kata apa? Takut mati dan ingat mati tu kan. Ya. Nah, sebab ni dia kata okey daripada Tok Rashidi ni dia kata saya ada kawan yang kadang-kadang terlalu risaukan kematian. Sampai dia Google tanda-tanda mati. Jadi apakah yang doktor boleh nasihat yang boleh diberikan pada dia lah kalau betul-betul nak bersiap-siap untuk kematian ni, doktor? Kita dalam perjalanan hidup ni kita kena ada dua perkara. Yang diibarat kata ulama seperti burung terbang dua sayap. Satu sayap al-khauf, takut pada Allah. Yang kedua sayap ar-raja, mengharapkan pahala, mengharapkan keampunan. Tapi kalau kita ambil takut saja, kita akan jadi manusia kecewa, manusia yang keras dan manusia yang mungkin akan sakit jiwa. Sakit teri, kita akan masuk hospital di sana, itu berbahaya. Orang yang terlalu berani pun tak boleh juga. Jadi kita kena letak dua-dua, takut dan mengharapkan. Kita takut tapi kita harap. Bermakna kita takut, kita tak buat maksiat. Bila kita harap, kita perbanyakkan ibadat. Jadi dua-dua ni mesti serentak. Jadi kalau kita lemah salah satu, kita akan jadi manusia, sama ada manusia yang kecewa atau manusia yang lara. Ia dua aja. Kalau terlalu takut, kita akan jadi kecewa. Kalau terlalu mengharap, manusia yang lara. Sebab tak apa, tak solat pun. Dekat-dekat nak mati, kita mengucap je, syurga. Tengok dia punya ayat dia, confident dia tu. Confident. Walaupun nampak senang, tapi kita tidak tahu adakah orang tu boleh mengucap ataupun tidak. Banyaklah. Saya bila sebut tentang, yang saya suka kalau saya diberi tajuk husnul khatimah. Yang saya takut apabila diberi tajuk su'ul khatimah. Takut, tuan-tuan. Bila kita baca kisah yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat pendakwah yang terlibat dengan saat kematian. Orang-orang yang dia bekerja di hospital ke apa. Allah, macam-macam. Ada yang bila kita bagi tahu la ilaha illallah aja dia mengucap, dia angkat tangan ni. Ini bukan peace, minta sebatang, mengucap tak kata. Itu yang kita bimbang. Jadi sekarang ni kita duduk di antara dua, takut dan mengharapkan. Wallahu a'lam. So maknanya dua-dua tu kena seiring lah. Kalau takut macam doktor kata, kita akan jadi stres. Kan kita akan stres, risau, takut. Itu jadi anxiety apa semua tu kan. Dia akan melarat kan. Allah Akbar. So macam ni lah tadi yang Ustaz kata, apa doktor kata kan, bila kita takut tu, kita bila berharap, at the same time kita bila nak melakukan, ada juga yang saya dapat daripada ustaz lain mengatakan bila kita nak, salah satu cara untuk kita nak mengelakkan daripada buat maksiat ataupun nak, bila kita nak buat benda tu, ingatlah masa tu kita akan mati.
So dari itu dia kata untuk ajar diri Ingat mati. kita untuk dia takut kan. Bila kita nak buat, kita ingat kita mati time tu. Allah Akbar. So salah satu yang untuk mengajar kita untuk ni kan. Okay doktor, soalan yang seterusnya ni kan. Ini daripada Tas Hussein. Walaupun tadi doktor ada share doa sikit-sikit kan. Ni dia kata, apakah doa ringkas mungkin nak mudah hafal untuk kita sentiasa sakinah bila berdepan cabaran di dunia, dan kadang-kadang cabaran dunia buat kita lupa tentang pengakhiran. Di antara doa yang diajar oleh Nabi SAW, doa waktu pagi. Yang kita baca tadi, itu lepas solat. Doa waktu pagi, kita minta Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala. Ini juga, doa Nabi dia simple, tuan-tuan. Jangan bimbang. Kalau setengah orang ni cakap doa Nabi, takutlah. Takut apa? Nabi tak ajar yang panjang, pendek dia ajar. Orang Badui belajar tak masuk sekolah, dia hafal selalu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Doa ni doa pagi. Sebab apa doa pagi? Aku minta ilmu yang bermanfaat. Ilmu semua ilmu, bukan fokus kepada ilmu satu je. Ilmu yang boleh menenangkan kita, ilmu yang boleh bawa kita ke syurga, ilmu boleh bawa kita bahagia di dunia. Ilmu yang menjauhkan kita daripada neraka. Itu dipanggil ilmu yang bermanfaat. Kalau kita minta Allahumma inni as'aluka ilman kasiran, aku minta ilmu yang banyak, tak ada faedah. Lagi banyak kita, lagi banyak kena azab. Engkau tahu, kau lawan. Kenapa? Teruk kita. Kemudian yang kedua, wa rizqan tayyiba, kita minta rezeki yang baik. Kita ni kalau kita yakin rezeki Allah yang beri, tak ada stres kita. Tak akan timbul masalah nak tipu orang ke nak apa. Sebab kita tahu rezeki kita Tuhan dah tentukan. Kenapa kita sibuk sampai peringkat tak sempat nak solat, tak sempat nak tu, sebab terlalu mengejar kepada rezeki yang kita tak tahu siapa pemberi. Kita lupa Al-Mun'im, yang beri rezeki pada kita Allah. Kemudian bila kita minta, Allah Ta'ala kabulkan semua perkara yang kita buat. Ini di antara doa ketenangan. Nantilah dia punya poster ni mungkin saya bagi kepada sahabat yang hubungi saya tadi, boleh share ke dalam grup kita ni, insya-Allah. Insya-Allah. Okey doktor, satu lagi ni. Tadi kan doktor ada cerita pasal projek mega kan, yang 12 rakaat doktor. Boleh tak doktor perincikan sikit lagi tak? Macam ada yang tanya ni daripada Ahmad Fazil ni. Boleh tak detailkan projek mega tu secara mungkin dari segi apa? Dia punya manfaat, dia punya pahala-pahala dia apa semua tu. Saya saja. Kita belajar ilmu motivasi ni, kita kena belajar sebut satu projek tu biar nampak orang berminat. Jadi kita kata ilmu projek mega mampu milik ataupun mampu buat. Apa tu? Semua orang akan buka telinga. Ustaz nak bagi apa ni? Kan nak buka saham ke apa benda malam ni? Jadi kita cakap dengan orang kaya-kaya, kena cakap biar projek. Jadi projek itu ialah hadis Nabi SAW yang sahih. Nabi kita bersabda, siapa dia jaga 12 rakaat solat sunat, dia panggil sunat rawatib. Sunat rawatib. Yang 12 rakaat tu, sebelum subuh 2, sebelum zuhur 4. Ini ramai orang komplain ni. 4 Ustaz, itulah waktu kritikal, waktu pejabat, waktu apa, macam-macam dia punya waktu cari. Dia cari alasan nak kurangkan. Saya kata tak boleh lah. Kalau nak projek kena cukup. Kita masuk saham, kalau tak cukup dia punya dana, tak boleh dia punya tu. Kemudian selepas zuhur 2, selepas maghrib 2, 10, selepas isya 2 rakaat. 12 rakaat, bunyalahu, Nabi sebut dalam bunya, lahu bihinna baitun fil jannah. Allah Ta'ala akan bina sebuah mahligai dalam syurga. Jadi saya namakan dia projek mega. Untuk melengkapkan mahligai kita ni, tambah lagi 2 duha, tambah lagi 3 witir. Cukup ke? Saya kata kalau tuan-tuan boleh istiqamah 17 rakaat ini, di saat ini, saat orang sibuk sana sini, saya kata kita sudah naik taraf wali min auliyaillah. Naik taraf wali. Nanti Cik Samli kena gantung tasbih besar di tengkuk. Itu kepahaman masyarakat kita. Bila wali ada tasbih besar, wali min auliyaillah, insya-Allah. Naam. Doktor, bagaimana pula kalau dengan apa? Sunat taubat. Solat sunat taubat. Solat sunat, dia tahu solat sunat taubat. Apabila orang tu bersalah dengan satu kesalahan yang tersendirilah. Kalau kita kata setiap hari kita bersalah, memanglah dosa mata, dosa telinga, tapi tak ada pula Nabi anjur setiap hari buat solat taubat. Nabi kita beristighfar, astaghfiruka wa atubu ilaik, dengan mulut je. Itu yang ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau orang ni contohnya terjebak dengan satu dosa,
Ketika itulah dia ambil wudu, dia bertaubat dengan taubat nasuha. Dia perkara ni kalau dia jadi rutin, dia tak jadi pula satu benda yang istimewa. Saya setiap malam solat taubat. Apa awak rasa apa? Tak rasa apa dah, sebab dah biasa. Kita pergi tanya, kita sekali-sekala pergi ziarah orang mati, kita rasa mati takut. Tapi cuba tanya penggali kubur, apa dia rasa? Pernah seorang kawan saya ni penggali kubur dekat masjid saya ni. Kubur dia gali malam sebab nak sampai mayat daripada luar negeri, sampai mungkin dijangka dalam pukul 2 pagi sampai. Dia gali-gali kubur, bila dia letih, dia tertidur dalam kubur. Tertidur dalam kubur. Bayangkan, sedar pukul 4 pagi. Pukul 4 pagi, tengok jam pukul 4 pagi. Dia seorang dalam kubur ada. Tak ada orang semua saja. Mayat tak sampai juga. Dia kata, aku lompat naik, lari balik ke masjid cepat-cepat. Jadi, tapi itulah. Jadi, solat taubat apabila ada kes yang kita lah yang tahu kes kita, tak payah cerita dengan orang. Setengah orang disuka cerita dengan orang. Sebab tu saya larang. Kalau ada motivator yang suruh orang pejam mata, angkat tangan, mengaku dosa apa yang kau buat semalam, jangan bagi tahu kepada orang. Itu jenayah terhadap peribadi orang. Jangan buat, itu salah itu. Ada setengah tempat memang ada orang kata, kita pejam mata semua, saya akan tanya. Siapa tak salat, angkat tangan. Siapa tak ni, siapa pernah zina, jangan buat itu satu jenayah terhadap kepribadian orang. Mana-mana dosa yang Allah Taala sembunyikan, jangan kita dedahkan. Bahaya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Okey, doktor, mungkin ni antara ni soalan yang terakhir lah. Kita pun dah lepas, dah melewati pukul 6 dah ya. Okey, insyaAllah. Dia kata ni daripada Elisa, kita bagaimana untuk kita mengukuhkan takwa dalam suasana fitnah akhir zaman ni. Dengan zaman media sosial sekarang ni lah. Macam-macam lagi dengan teknologi ni. Macam mana doktor? Di antaranya, itulah sebab nama dia takwa. Takwa itu mana kita sendiri buat wiqayah. Tembok, dinding, pagar diri kita daripada terjebak dengan benda-benda. Kita tahu media sosial ni dia tersebar secara luas. Tak ada penapis, tak ada filter, tak ada kawalan. Awak nak tulis apa, awak tulis. Nak post apa, post. Bila orang kena saman, baru dia berhenti. Itu pun lambat nak boleh proses saman tu bukan senang. Kan? Jadi ketika itulah takwa kita lah boleh menyekat kita. Ini fitnah ni. Kenapa kita nak share? Kan? Saya gurau lah. Saya kata kita sekarang ada satu mazhab, nama dia mazhab wasafi. Masuk neraka dalam tu. Fitnah ke orang pun ada, perli orang pun ada, grup WhatsApp tu lah. Itu mazhab wasafi tu. Jadi kita kena kawal. Tengok dalam grup ni, asyik 4 orang ya, keluar. Jadi kalau tidak, memang tak terkawal lah diri kita. Saya tak keluar Ustaz, tapi saya baca. Awak share. Awak meramaikan orang yang membaca. Bermakna, sebut dalam Quran, fala taqmudu. Kalau kamu tahu benda tak baik, jangan duduk situ. Kalau duduk juga, innakum idzam misluhum, kamu jadi macam mereka. Jadi kita kena, jadi sekarang ni nak kawal diri, saya kata dunia sudah tak terkawal, kitalah kawal diri kita. Kan? Kalau nak harap orang nak kawal, bahaya. Dulu kalau kita nak buat fitnah, hantar surat khabar, ada editor, ada penapis. Sekarang ni awak terfikir nak fitnah orang pukul 2 pagi. Buka Facebook, hantar. Boleh je. Wallahu a'lam. Terima kasihlah kepada pihak Sakinah, saudara Salmi dan tim dia atas memberi peluang untuk kita berbicara di sini. Mudah-mudahan Alhamdulillah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doktor. Alhamdulillah. Saya mewakili majlis mengucapkan banyak syukur. Terima kasih kepada pembahagia doktor lah dan kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan majlis ini pada hari ini selangsung maupun tidak. Moga kita beroleh berkata daripada Allah dan tak ada apa lagi yang boleh lafazkan lah selain ungkapan rasa syukur dan ucapan terima kasih yang tuli ikhlas buat semua atas kesudian bersama-sama kita memeriahkan Karnival Sakinah ni. InsyaAllah. Di kesempatan ini juga saya mohon ribuan kemaafan anda ada salah silap kekurangan dari pihak kami sepanjang majlis berlangsung, dan jika diizinkan doktor, mohon doktor tutupkan majlis kita ni dengan doa daripada Tuan Guru sendiri. InsyaAllah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa min azabil akhirah. Allahumma ja'al akhira kalamina minad dunya la ilaha illallah. Amitna Allahumma ala ghairi maftunin wala dhalin wala mudillin wala mubaddilin
ولا مغيرين وأنت حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Dr. Okay, mari kita semua akhiri majlis kita ni dengan baca tasbih kifarah dan surah Al-Azrah. Subhanallah, alhamdulillah, Allah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Doktor.